Selamat sejahtera, saya Purnambika anak perempuan RSU berserta dengan nombor kad matrik 4192000441. Dalam video ini, saya dan ahli kumpulan saya akan menerangkan tentang perubatan Cina. Saya akan menerangkan. Kita akan melihat bahagian. Seterusnya, perubatan Cina Ubat kuno. tradisional Moxibusi merupakan 10 karya klasik terkenal penulisan tradisional perubatan tamadun Cina. Ke-10, The Abbey Canon of Acupuncture and Moxibustion, Zhenju Jia Ying. Risalah pertama mengenai akupuntur dan moksibasi dalam sejarah Cina serta karya pertama yang menggabungkan teori akupuntur dan moksibasi dengan doktrin titik temu. Ke-9, Master Was Classic of the Central Viscera, Zhong Zhang Jing. Berdasarkan teori dari keadaan batin Kaisar Kuning yang menekankan yin-yang dan penyesuaian tubuh manusia dengan persekitaran semula jadi dan juga mengembangkan lagi ajaran yin-yang. Ke-8, The Pulse Classic, Mai Qing. Buat pertama kalinya dalam sejarah tamadun Cina, buku ini mengkategorikan semua keadaan nadi kepada 24 jenis dan menerangkan masing-masing secara terperinci. Karya yang ke-7, The Yellow Emperor's Canon of 81 Difficult Issue, Nan Qing. Dibincangkan dalam buku ini merangkumi sfingologi, saluran meridian, organ viscera, penyakit titik temu dan akupuntur. Karya yang ke-6, Essential Formulas for Emergency with 1,000 Pieces of Gold, Qinyin, Belgi Qianjin Youfang, meliputi ginekologi, pediatrik, bahagian ciri wajah, perubatan dalaman, ubat luaran dan juga akupuntur. Karya kelima, Compendium of Materia Medica, Bangkok Gangmu. Ini menyinaraikan semua tanaman, binatang mineral dan barang-barang lain yang diyakini memiliki khasiat perubatan. Karya yang keempat, Prescription from the Golden Cabinet, Chen Kuiyoi Lui. Monograf paling awal mengenai diagnosis dan rawatan pelbagai penyakit dalam sejarah Cina. Karya yang ketiga, Treatise on Cold Damage Disorders, Xiang Han Wen. Risalah perubatan Cina yang menggambarkan rawatan selesema, variannya dan komplikasi yang berkaitan. Karya yang kedua, Shenong's Herbal, dianggap sebagai farmakopia terawal dalam sejarah Cina. Ringkasan sistematik ramuan perubatan Cina yang pertama. Karya yang pertama, The Inner Canon of Huang Di. Karya terawal yang ada pada teori perubatan tradisional Cina yang telah dianggap sebagai sumber doktrin perubatan Cina selama lebih dari 2 milenium. Hai, nama saya Vigneshwari Sanamsirawan, nombor matrik saya 41923771. Okey, tokoh perubatan. Perubatan tradisional Cina telah berkembang sejak awal dulu. Terdapat ramai doktor tradisional yang terkenal dalam sejarah perubatan tradisional Cina selama beberapa ribu tahun yang lalu. Sekarang kita tengok tokoh-tokoh perubatan dan ubat-ubatan ini. Tokoh yang pertama ialah Tokoh Li Zhejiang. Beliau lahir pada 3 Julai 1518 dan meninggal pada tahun 75 1593. Beliau dikenali sebagai Dongbi. Karya beliau adalah Yellow Emperor's Classic of Internal Medicine, The Bangkok Gangmu dan Compendium of Material Medica. Terusnya, nama tokoh ialah Hua Tuo. Beliau berasal dari Anhui bahagian timur China. Beliau merupakan pakar bedah yang pertama dan pencipta bios dalam perubatan tradisional Cina. Beliau dikelas sebagai pengasas bahagian pembedahan dan beliau juga doktor pertama di dunia yang menggunakan anestesia. Seterusnya adalah Bian Qiu. Beliau mahir dalam banyak cabang perubatan. Cara diagnosis perubatannya ialah kulit, ungkapan pergerakan pesakit, lidah dan lain-lain. Ubatan yang pertama adalah akar kayu. Ia perlu dibasuh dan diketuk untuk membuang segala kotoran. Seterusnya, ia dicincang dan dipotong nipis menjadi keratan kecil. Selepas itu, dijemur di bawah matahari sehingga kering. Okey, akar kayu ini wanita lepas bersalin boleh guna. Ia juga boleh menyembuh penyakit untuk kaum lelaki. Terusnya, ginseng. Ia banyak terdapat di China dan Korea. Ia berbau harum. Dianggap lebih tinggi nilainya daripada emas. Ia dapat meningkatkan kesihatan dan kesuburan.
Ginseng merah memberi banyak manfaat kepada penyakit diabetes. Akhirnya, teh herba. Dia dikenali sejak 3,000 tahun sebelum Masehi. Ia menghilangkan dahaga dan membantu penghadaman. Rawatan yang digunakan semasa selsema, sakit kerongkong ataupun masalah jerawat. Ia dapat meningkatkan perjalanan aliran darah. Akhirnya, haiwan. Ia juga digunakan sebagai bahan perubatan tradisional ubatan Cina. Lebih daripada 1,500 spesies haiwan liar telah digunakan sebagai bahan perubatan tradisional ubatan Cina. Dalam tamadun Cina, ada beberapa cara untuk merawat penyakit. Yang pertama, akupuntur, kedua, bekam, ketiga, tai chi. Amalan perubatan Cina termasuk rawatan seperti ubat herba, akupuntur, terapi diet, urut tuina dan shiatsu. Qigong dan tai chi chuan juga berkaitan dengan perubatan tradisional Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahidah binti Arifin, nombor matrik 419-100-2211. Saya dari Ijazah Pengajian Islam dengan Pendidikan. Refleksi yang saya dapat dalam kajian saya yang bertajuk Sumbangan Tamadun Cina dalam Perubatan. Yang pertama, saya dapat mengetahui tentang kaedah merawat dalam tamadun Cina. Yang kedua, saya dapat mengetahui tentang tamadun Cina. Yang ketiga, saya dapat mengetahui tentang karya-karya dalam tamadun Cina. Yang keempat, saya dapat mengetahui tentang tokoh-tokoh perubatan Cina. Yang kelima, saya dapat mengetahui tentang perubatan yang ada dalam tamadun Cina. Yang keenam, saya dapat mengetahui tentang cara-cara merawat dalam tamadun Cina serta amalan perubatan Cina. Dinasti Sui adalah salah satu dinasti yang berumur pendek dalam sejarah Cina, didirikan oleh Yang Chen. Dinasti ini kembali jalur sutera dan pada masa Raja Sui Wendi membuat pengairan baru sehingga pertanian maju. Kaiser terakhir, Sui Yang Di, merupakan raja yang kejam sehingga banyak pemberontak dan Jenderal Sima De Khan dan Yuan Huachi bermaksud membanteras tapi malah mengkudeta kekuasaan. Rangka teori asas bagi perubatan Cina tradisional ialah teori kosmik dualistik yin dan yang dan juga teori 5 elemen. Teori Tianqing merupakan asas bagi rawatan terapeutik seperti akupuncture dan moxihustion. Akupuncture dan moxihustion amat penting dalam perubatan Cina tradisional. Pada pendapat saya, masih sekarang kebanyakan pakar perubatan menggunakan ubat tradisional sebagai sebahagian rawatan pesakit. Selain itu, di Malaysia, ramai mula lebih suka kepada kaedah rawatan tradisional Cina. Daripada kajian yang dilakukan, saya mendapat tahu bahawa hampir semua ubat tradisional Cina diperbuat daripada pelbagai herba di mana selamat digunakan oleh semua kategori masyarakat. Tamadun Cina sangat terkenal kerana banyak memberi sumbangannya kepada tamadun lain. Contohnya seperti perubatan. Tanpa anda sedari, tamadun Malaysia telah menyerap masuk beberapa kaedah perubatan tamadun Cina seperti akupuntur yang sekarang ada di kedai tabib Cina. Refleksologi banyak dilihat di pasaraya dan juga tai chi. Begitu juga penggunaan herba, ginseng dan teh herba. Rakyat tamadun Cina maju kerana sikap mereka yang ingin maju ke hadapan dan sifat ingin tahu yang sangat tinggi.
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka. Surah Ar-Ra'd ke-11. Mereka berjaya kerana kesungguhan mereka belajari perubatan. Sumbangan dan ilmu tokoh-tokoh perubatan Cina telah memajukan tamadun mereka. Dan tamadun lain juga malah sumbangan tamadun Cina dalam perubatan kekal hingga ke hari ini. Kesimpulannya yang I dapat daripada sumbangan perubatan tamadun Cina ialah tamadun Cina mempunyai ciri-ciri yang tersendiri dan agak unik serta kaya dengan penciptaan dan penemuan sains. Ia banyak memberi sumbangan sains dan teknologi dunia. Tamadun Cina bukan sahaja menekankan aspek ekonomi, tetapi juga pembinaan masyarakat beretika dan pemeliharaan alam persekitaran. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Sarah Syura dari Kementerian. Jadi kesimpulan yang saya dapati